Baik, soal seterusnya berkaitan dengan lebih kepada kegunaan masjid itu sendiri. Dan di sana mungkin ada tentang aktiviti masjid seperti bolehkah dibuat pernikahan di masjid, bernasyid di dalam masjid. Terus seterusnya lagi yang berkaitan dengan kegunaan masjid, dokter mungkin boleh pencerahan kepada jemaah kepada penanya. Masjid luas dia punya fungsi. Alhamdulillah, masjid kita ni semua benda yang diluluskan oleh syarak boleh kita buat. Contohnya salat itu memang dah kerja dia dah, kuliah pun kerja dia juga kan. Hari ni timbul isu satu fenomena, satu trend baru hari ni, iaitulah orang suka akad nikah di masjid. Macam masjid besar ni tak ada masalah lah, dia ada dewan khas kan ke atas ni. Iya, di atas. Atas, Ya. di luar. Di luar. Tapi ada setengah masjid terpaksa, masjid kecil, terpaksa kena solat, kena akad nikah, majlis akad tu dalam masjid. Maka saya mengatakan di sini ada ifrat dan tafrid. Ada kecuaian dan ada juga kekurangan yang dibuat. Yang pertama sekali, kita mengatakan akad nikah dalam masjid tidak jadi masalah. Boleh buat nak nikah. Nikah ni benda sunnah. Nabi apa ni, imam bila nak akad nikah orang baca selalu uzawwijuka wa ankahtuka bima amarallahu bihi. Apa lagi khutbah nikah? Lama dah tak baca pun. Dengar khutbah dulu masa imam baca sekali tu, lepas tu tak ulang-ulang lagi dah. Jadi imam pun bila juru nikah bila baca khutbah, aku nikah engkau ni dengan sunnah Allah, dengan arahan. Itu kenapa kita kata tak boleh akad nikah dalam masjid? Tetapi yang tak bolehkan itu bukan akad nikah. Orang yang nak mari menikah tu jadi masalah. Saya perhati 200 orang datang. Satu kali saya ada ceramah di masjid, ramai di luar masjid, penuh dia tunggu. Imam bagi tahu, dia kata yang datang tu nak akad nikah tapi tak masuk masjid salat isya, dia tunggu kat luar. Saya kata boleh jadi mereka tu tak solat kot. Dia kata tak solat apa, orang lelaki mana ada uzur. Ini kalau yang perempuan kita bersangka baik, husnuzan. Maka kita mengatakan dawabit syar'i, syarat-syarat menurut syarak mesti patuh syariah. Kalau boleh pihak masjid kita di masjid mana-mana pun tulis kertas, awak nak akan nikah masjid, ya syarat peraturan yang pertama tulis pakaian tutup aurat betul-betul. Yang kedua, mengikut majoriti ulama mengatakan wanita yang haid tak boleh masuk dalam masjid untuk duduk. Kita hormat, ada pandangan khilaf tu ada, tapi kalau setakat nak mari posing dalam masjid, awak tunggu kat luar pun boleh dah. Yang ketiga, jangan buat benda-benda yang tak senonoh, buat syarat-syarat baru ada. Dan masuk masjid mesti tahiyatul masjid. Kita duk perhatikan berpuluh orang masuk masjid, semuanya pakat mari 1000 duduk situ, seorang pun tak salat tahiyatul masjid. Lah, ini tidak menghormati masjid. Masjid dihormati. Innama ya'muru masajidallah, kata Allah SWT dalam Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang membesarkan syiar agama Allah, masjid ni syiar. Nabi kata jangan duduk sehingga kamu salat. Seorang sahabat masuk terus duduk. Nabi tengah khutbah, Nabi kata Nabi suruh bangun salat, lepas tu baru duduk. Ini menunjukkan bahawa betapa besarnya penghormatan masjid itu kita tidak buat. Jadi kemudian nak bernasyid dalam masjid, saya tengok kalau tak ada dewan lain lah untuk kita bernasyid. Ada juga orang kata kenapa tak boleh, itu Habasyah tu main pedang dalam masjid. Cuba cek kat dulu hadis tu, Habasyah tu main berapa kali dalam masjid. Air raya sekali tu je dia buat je. Kalau kita nak buat program tiap-tiap hari di tengah-tengah masjid ni, dan ada larangan daripada raf'ul aswat, sehingga Nabi menamakan di antara tanda-tanda kiamat akhir zaman dalam kitab Nihayatul Alam, raf'ul aswat fil masajid, mengangkat suara bising-bising dalam masjid. Lah, dia kata ustaz ceramah bising juga tu. Mana bising, saya seorang je cakap. Tak boleh nak kiyah macam tu. Khatib tu kuat juga, dia seorang ke di 10 orang bising sana bising lah. Ini alat saja, teknologi untuk kita bercakap. Saya cakap biasa, saya tak bertempik cakap pun, tapi suara ni yang menguatkan dia dah. Bising dalam masjid lah.
Jadi kita mengatakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam satu cerita, dia telah, orang tanya dia tentang masjid. Umar telah bina satu tempat di Bathah, mana di tepi masjid dia bina satu dewan. Umar kata, man kana yuridu an yalghat, siapa dia nak bising-bising, nak bual-bual, nak yunshid syi'ran, nak bersyair, au yarfa falyakhruj ila hadzal makan. Umar kata pergi ke dewan yang aku buat sebelah masjid. Jadi Sayyidina Umar tidak membenarkan. Jadi kita tak mengatakan mutlak tak boleh langsung, boleh. Mau nak berlagu Quran, kadang sekali-sekali budak-budak atfal nak bernasyid, tapi jangan jadi budaya nasyid mesti di masjid lah. Annal masajid lam tubna li hadza, masjid bukan dibina untuk ini dan bukan dibina untuk perkara-perkara yang seperti itu. Jadi itulah di antaranya. Wallahu a'lam. Satu lagi doktor, berkaitan dengan pelancong yang datang, batasan sebagainya, dari segi pelancong luar yang mungkin datang untuk melihat keindahan masjid dan sebagainya. Tak ada batasan di sana ataupun dan sebagainya. Pelancong masuk masjid, saya duk tengok di tempat kita ni, nasib baiklah pelancong datang. Kalau tidak, tak ada orang kat masjid. Pelancong mari banyak bas, sekali dia turun 5 bas, 200 orang masuk. Tapi waktu kita azan, berapa orang mari solat? Itulah, ingat satu cerita, seorang Bilal, dia fras ke ahli Jumaah dia. Dengar ada cerita Tok Bilal fras. Jangan Bilal Masjid Putrajaya buat susah kita. Dia azan, tak ada orang datang. Besok pukul 10 pagi dia azan. Bila dia azan pukul 10 pagi, penuh orang mari tengok apa masalah. Orang tanya, apa awak ni? Bengong ke gila? Dia kata, mu gila. Waktu aku azan masuk waktu, mu tak mari. Bila aku azan tak masuk waktu, mu mari. Siapa gila? Sedap ke dia tu tak? Kena buat juga sekali-sekala nampak ni macam ni. Baru dia tahu dah. Dia kata Bilal main kasar sama kita. Jadi kita kena, jadi pelancong hari ni itu gurau lah. Tidak menjadi masalah. Yang tak boleh masuknya, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidil haram ba'da amihim. Yang larangan masuk masjid haram itu khas untuk masjid haram. Karena itulah kita tengok kalau pergi Mekah, nak masuk tanah haram je, dia tulis non muslim no entry. Dia bagi jalan lain untuk orang bukan Islam. Tapi dalam masjid kita ni tidak jadi masalah. Orang kafir nak mari, tapi biarlah dia nak masuk untuk apa? Kalau dia nak mari dengan ceramah, biar dia masuk masjid. Tapi kalau dia mari sekadar nak ambil gambar je, kita bagilah masuk ke tepi-tepi Kawasan tertentu, kawasan-kawasan yang sudah ada ni cukup lah. Daripada dia duduk mari pun tak ada kerja juga, dia tak salat tahiyatul masjid juga kalau masuk pun. Jadi sama juga dengan kita tak salat tahiyatul masjid. Maka kita mengatakan kita tidak melarang terus pelancong itu masuk. Kita ni kadang-kadang rasa Islam tu macam hak tok nenek kita je. Orang bukan Islam baca Quran, kita marah. Orang bukan Islam mari masjid, kita marah. Yang kita sendiri tak pergi masjid, tak apa. Itu jadi masalah. Dakwah Islam ni macam mana nak sampai kepada mereka kalau tak mari? Cuma masjid-masjid yang menjadi tumpuan pelancong, mesti ada pegawai khas yang akan beri kepada mereka risalah-risalah, pamflet tentang Islam, pengenalan tentang Islam, dan juga penjelasan kepada dia. Bila dia mari, paling tidak pun kita beri 5 minit. Awak duduk sini 5 minit, ceramah dulu. Apa dia Islam, apa fungsi masjid dalam Islam, dan apa keindahan Islam. 10 minit, 15 minit, menarik. Sahabat saya, kalau tuan-tuan pergi Kota Baru, dekat dengan Masjid Muhammadi ada satu pusat, nama dia International Islamic International Information, dekat dengan Masjid Muhammadi. Seorang nama dia Muhammad Michael, orang Ghana masuk Islam. Setiap hari hari Rabu ke apa, dia ada jadual khas. Dia akan bawa pelancong-pelancong pergi Masjid Muhammadi khas, tapi dibawa dengan guide, dengan panduan. Tidak kata pergi sekadar ambil gambar ada. Tujuan dia masuk masjid, dia suruh jumpa dengan imam, tanya tentang Islam, tanya tentang perjalanan agama, dia syarah pula. Alhamdulillah, dia kata hampir setiap bulan, kadang-kadang setiap minggu ada je orang masuk Islam. Kita kena jinakkan mereka dengan Islam. Kalau boleh dia mari tu, awak duduk dulu, sementara kita bagi air mineral ni, botol-botol kecil kat dia. Tujuannya awak minum air, saya nak ceramah. Kalau kita bagi minum air, duduk sengih saja, tak sedap juga, tak selesa juga. Jadi kalau kita tengok
nampak ramai lagi duduk minum air tu, saya ceramah lagi sebab belum habis lagi minum air. Lepas ni baru kita ziarah masjid. Ini dia punya teknik dakwah kepada non muslim pelbagai kita kena masuk. Allahu akbar. Jadi tawabit orang-orang bukan Islam masuk masjid ni biarlah ada tertentu. Janganlah bila tengok orang bukan Islam masuk masjid kita dah bising. Macam mana dakwah ni nak sampai kepada mereka? Wallahu a'lam.